يا منان. Alhamdulillah, pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan pujian ini kita memohon segala pertolongan dari Allah dan kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala kejahatan yang dilakukan oleh diri kita. Kemudian kita ketahui bahawa siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Allah beri hidayah, maka mereka tidak akan sesat lama-lamanya. Sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang duduk-duduk dalam kesesatan, maka mereka tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kami bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan dan pesuruh Allah Subhanahu wa taala yang telah menunaikan amanahnya, telah menjalankan segala tanggungjawabnya yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami bersaksi bahawa Nabi kami ini telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya seperti mana yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Fa antum fi hadhihi al-lailati al-mubarakah mujtami'in على ذكر الله تبارك وتعالى وفي ذكر رجل من رجال الله الصالحين القانتين المقبلين على الله في حياتهم الدنيا مضى على طاعة الله تبارك وتعالى. Amma ba'du, alhamdulillah, kamu semua pada malam ini telah berhimpun dan juga dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid ini untuk tujuan mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu semua pada malam ini Allah himpunkan dan kita berhimpun untuk mengingat, untuk meraih, untuk mengingat tokoh orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan, orang yang tokoh yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kehidupannya sebelum ini dalam keadaan sempurna taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, juga tokoh yang telah menunaikan segala apa yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وهل تنشرح الصدور وتطمئن القلوب إلا بذكر الله؟ قال الحق تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Dan untuk menjadikan hati kita, dada kita lapang dan hati kita mendapatkan ketenangan, tidak ada benda lain melainkan dengan berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita bahawa sesungguhnya dengan berzikir, dengan mengingat Allah, dan inilah perkara yang dapat menenangkan hati-hati. Wa nahnu wa iyyakum fi hadzal majlis natadhakkar wa lana fi dhalika i'tibar wa dhikr bima tamdi min al-a'mar mimman amru Allah Subhanahu wa ta'ala lahum al-hayat fi hayatihim ad-dunya allati na'ishuha nahnu wa la zalat al-fursa lana wa amamana namdi kama yuridu Allah Subhanahu wa ta'ala am tamdi bina ahwana wa anfusana wa natakabbar fi ittiba'i asy-syaitani wa muradat ad-dunya. Dan kita berhimpun pada malam ini untuk sama-sama kita kembali mengingat dan saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Kita mengingatkan tentang tokoh-tokoh terdahulu yang mana mereka telah menjalankan kehidupan mereka ini di atas muka bumi ini dengan segala perkara yang dikehendaki oleh Allah. Maka dengan kita memperingat dan mengingat perkara yang demikian, kita juga mengingatkan diri kita segala kehidupan yang sedang kita lalui hari ini, bagaimana kita melaluinya. Sama ada kita melalui kehidupan hari ini dengan mengikut segala yang apa dikehendaki oleh Allah, ataupun kita terus menjalankan kehidupan kita dengan mengikut kehendak diri kita sendiri. Amma man tagha wa athara al-hayat ad-dunya fa inna al-jahim hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'an al-hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa. Idzan hiya tariqayn wa li kulli minna lahu an yakhtar. وقد جعل الله سبحانه وتعالى للعبد في هذه الحياة الاختيار، إما أن تختار ما به تكون على قوي وبعد عن الله تبارك وتعالى،
مقدار ما عند الله سبحانه وتعالى وما عند الله خير وأفضل. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, beritahu kita bahawa mana-mana hamba-Nya yang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keadaan mereka ini ingkar ataupun derhaka, tidak menunaikan, tidak mengikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tempat orang-orang yang demikian adalah di dalam neraka jahim. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga, sesiapa di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjalankan kehidupan mereka di atas muka bumi ini dengan menunaikan kewajipan yang diwajibkan oleh Allah, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menahan kehendak dan keinginan hawa nafsu mereka daripada melakukan perkara yang dibenci, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan dianugerahkan syurga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan firman ini maka kita ketahui selagi mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita nafas dan nyawa menjadi manusia, menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sepanjang kehidupan ini kita berhak, kita diberi peluang untuk memilih, untuk menentukan diri kita selama Allah beri kehidupan. Sama ada kita nak teruskan kehidupan kita di atas muka bumi Allah ini dengan mengikut kehendak syahwat kita, iaitu melakukan perkara-perkara yang dilarang, yang ditegah dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun nak menjalankan kehidupan di atas muka bumi Allah ini dengan menunaikan perkara-perkara yang disuruh, bahkan perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadhihi al-hayat allati nahnu wa iyyakum na'ishu fiha najidu fi janabatiha aynama dhahabna wa haythuma kunna hatta fi buyutina fi jawalatina wa fi jami'i al-umur allati nattasilu biha wa hiya qariba minna kullaha muraqibat wa kullaha mushawwiqat wa kullaha ibara 'an a'rad ta'rid lana ad-dunya wa kulluha min ajli an nanfatih 'ala ad-dunya wa an na'khudha ad-dunya wa an natma'a fi ad-dunya wa an nazdada min ad-dunya wa an nakuna ma'a ad-dunya kullu tilka innama hiya dunya 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 dunya. Lakin عندما ننفك من هذا الأمر إلى رسول الله محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الذي ما غلت به وما نظر إليه بل خاف مقام ربه ونهى نفسه عن الهوى ومضى بعد ذلك أهل دراسته من العلماء الصادقين الذين ورثوا هذا النبي الكريم فلم تغرهم الحياة الدنيا ولم يغرهم إلا الغرور. لهذا نتذكرهم بتذكر صدق إقبالهم على الله تبارك وتعالى طمعا فيما عند الله وزهدا في هذه الحياة الدنيا ورغبة وشغفا بما عند الله من الخير العظيم. وبهذا نحن عندما نتذكر رجال الصدق مع الله ونكون على معرفة بقراءة سيرة رسول الله نكون على دراية بأن هذه الحياة الدنيا إنما هي قليل، فلا تغر المؤمن الصادق الراغب. قال الله سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. Kita tak dapat elakkan banyak kehidupan kita, lingkungan kita adalah lingkungan yang menarik kita kepada keduniaan. Kemudian kita, handphonenya dan segala macam yang ada di dalam handphone kita. Maka dalam lingkungan sepanjang kehidupan kita adalah kita ini duduk dalam perkara-perkara yang boleh menyebabkan segala urusan kehidupan kita ini, pikiran kita, hati kita ada pada dunia. Maka dengan itu lebih kurang yang saya katakan, maka di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman tersebut, sesiapa yang menjalankan kehidupan dalam keadaan dia ini menjalankan kehidupan kerana takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu dengan membina hubungan kepada kekasih Allah Nabi Muhammad SAW, seperti mana orang-orang terdahulu mereka paksa, mereka lawan kehendak mereka daripada senantiasa berfikir akan kehidupan dunia, mereka kembalikan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan duduk mendengar dan baca dalam majlis-majlis yang menyebut dan mendapat kembali kepada kisah-kisah Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita duduk dalam majlis-majlis yang mengenal tentang Nabi Muhammad SAW, majlis yang boleh memberi kasih dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di situ kita akan dapati bahawa kehidupan dunia ini hanya sementara, tak panjang mana pun dan tak akan ke mana. Dan yang akan datang kepada kita satu semangat, satu perasaan bahawa kita akan mementingkan urusan akhirat. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ من لا يريد الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. مظهر رسول الله في أقواله وفي أفعاله وما جاء به من شرائع الله تعالى هي المصاد إلى الجنة، هي مظاهر كرامة الله سبحانه وتعالى، هي مظاهر الاستقامة على الصراط المستقيم في ليلنا ونهارنا في صلواتنا. نسأل الله ونقول اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعتنا برسول الله، أن نمضي في هذه الحياة على أمر تطمئن به قلوبنا. هذا الكلام الذي دعانا إليه رسول الله يقول الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس: انظر الحالة التي تحب أن يأتيك الموت وأنت عليها فالزمها. الحالة إن كنت على طاعة وعلى رضا لله، الحالة التي أنت تطمئن إذا جاءك الموت وأنت عليها، تكون على أمر فيه من الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والرضا والكرامة، تلزم تلك الحالة. إذا أنت تختار حالتك، فكل الناس يدخل الجنة، كل الناس لهم اختيار، فلتختر أيها الإنسان المؤمن مراد الله سبحانه وتعالى لك فيما جعل الله من مظهر طاعتك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sebab itu kita perlu keluarkan diri kita dan pikiran kita dalam lingkungan membesarkan keduniaan. Dengan duduk pada majlis-majlis yang sebegini, kita tengok Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Taala sebut kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, aku sebut segala kisah-kisah, segala perkara-perkara yang aku ceritakan tentang Nabi-Nabi terdahulu, supaya Nabi Muhammad SAW ini untuk dengan tujuan untuk Allah Subhanahu wa taala, bila Nabi baca tentang ujian-ujian dan apa yang menimpa golongan-golongan terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, supaya tetap mantap kuat hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi beritahu kita semua orang akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga kecuali orang yang tak nak. Maka para sahabat tanya dengan Nabi, siapa golongan yang tak nak masuk syurga itu wahai Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, golongan yang akan Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam syurga adalah golongan yang taat kepada Allah, yang ikut apa yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun golongan yang tolak, yang tak nak masuk syurga adalah mereka adalah golongan yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan dikongsikan perkataan Al-Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas radhiyallahu anhu. Abdul Rahman Al-Attas beritahu kepada kita dalam kehidupan kita, kita diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihan itu juga telah ditunjuk dan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka atas kita, macam mana kita nak menjalankan kehidupan kita kat dunia. Maka kalau kita menjalankan kehidupan, kita nak menjalankan kehidupan di dunia untuk mendapatkan dunia, maka kita akan duduk dalam lingkungan-lingkungan yang boleh menyebabkan kita terjerumus dengan dunia, bahkan mungkin terjerumus pada perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita nak mendapatkan, nak hidup atas muka bumi Allah dalam keadaan kita ini menjadi hamba yang taat, yang mengikut titah perintah Allah, melakukan perkara yang disuka oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang disuka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita cari dan suasana dan tempat untuk senantiasa kita
mendengar tentang Nabi Muhammad, mendengar tentang kebesaran Allah supaya kita boleh menjalankan kehidupan ini dengan perjalanan kehidupan yang dikehendaki, yang disukai, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi Muhammad dan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه محكم بيانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اتق الله في نفسك أيها المؤمن، اتق الله في نفسك أيها المؤمن. يتق الله سبحانه وتعالى كل واحد منا تقوى إله العالمين، فإنها عز وحرز في الدنيا والمرجع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ماذا قدمت لك؟ ماذا قدمته من أعمال صالحة؟ ما الذي أنت تسعى فيه من مساء مباركة؟ ما الذي تقوله وما الذي تفعله؟ كيف حالك؟ كيف خلقك؟ كيف صلتك لأرحامك؟ كيف برك لوالديك؟ كيف حالك مع جيرانك؟ كيف صدقك؟ كيف أمانتك؟ هذا هو ما تقدمه ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لا بد أن نعامل الله معاملة من يعلم أنه خبير عليم بنا ومطلع علينا وهو ناظر إلينا ومحيط بنا علما، حتى نكون على حياة ونمضي بعبادتنا على حال يقتضيه منا مولانا الكريم ربنا الرحمن الرحيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menilai dan melihat apa yang akan kamu kemukakan nanti, apa yang akan kamu hadapkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzur ma qaddamat lighad. Apabila sampai pada mahsyar, kita fikirkan dalam bertakwa, Allah suruh kita fikir apa yang akan kita kemukakan bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala satu hari nanti. Dan dalam firman ini Allah juga berfirman, maka Allah Taala menyuruh kita hendaklah bertakwa kepada Allah, kerana ketahuilah sesungguhnya Allah itu Maha bijaksana dan Maha mengetahui. Di dalam kita menjalankan kehidupan ini, dalam kita berhenti untuk membawa kehidupan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita hayati yang akan kita bawa jumpa Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Bagaimana nanti tentang kebaikan dan apa yang kita perlakukan, bagaimana keadaan kita dengan ibu ayah kita. Kita nak bawa ketaatan kita kepada mereka ataupun keredaan mereka kepada kita. Nanti kita akan bawa juga pada apa yang kita telah perlakukan kepada jiran-jiran kita, apa yang kita perlakukan kepada ramai makhluk Allah Subhanahu wa taala di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sama-samalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa dengan menghayati, dengan hidup atas hukum ini, menghayati bahawa senantiasa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Sabir, senantiasa mengetahui dan bijaksana. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat apa yang kita perlakukan, apa yang kita kerjakan selama mana kita hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. واعلم أن صلاحنا وصلاح أحوالنا وأعمالنا الصالحة التي نتقرب بها إلى ربنا تنفعنا في الحياة الدنيا قبل الآخرة، ثم تعود عائداتها عند الله سبحانه وتعالى كرامة من الله ودوام عطاء لا ينقضي أبدا، خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض كما قال الله تعالى. لهذا جاء في صحيح مسلم عن الثلاثة الذين آواهم المسير إلى غار فآووا إلى ذلك الغار، فلما دخلوا الغار سقطت عليهم حجرة كبيرة على فم الغار فختمت فم الغار، فالآن لا يمكن أن يخرجوا من الغار ولا يمكن أن ينجوا إلا إن توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى، فبدأت الوجهة إليه سبحانه وتعالى، لأن الأسباب
التي يمكن أن يملكوها قد انتهت وانقطعت. Ketahuilah segala amal-amal baik, amal-amal saleh yang kita kerjakan dekat dunia ini, dia akan beri manfaat kepada diri kita sebelum akhirat. Walaupun kita hidup ni, amal-amal saleh kita ini akan beri manfaat kepada diri kita sebelum kita jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis yang sahih bahawa Nabi Muhammad SAW ceritakan tentang kejadian yang berlaku kepada 3 orang laki-laki. Ketiga-tiga ini jalan masuk dalam sebuah gua. Kemudian mereka masuk dalam gua ini, tiba-tiba ada batu besar jatuh dan menutup pintu gua tersebut. Maka mereka ni sedaya upaya ketiga-tiga ni nak keluar balik daripada gua tersebut. Masing-masing tak ada daya untuk menolak batu besar ni, untuk membuka pintu gua supaya mereka dapat keluar. Melainkan mereka tahu bahawa tak ada kekuatan dan pertolongan yang mereka perlukan, melainkan hari itu hanya kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. قالوا نتوجه إلى الله بأعمالنا الصالحة حتى يفرج الله عنا، لأن من تعرف على الله في الرخاء تعرف الله عليه في شدته. فنحن نحتاج إلى أن نتعرف على الله. كل إنسان يحتاج إلى أن يكون على صدق مع الله في معاملته حتى لا تأتيه أوقات الشدة إلا ويحصل له من الله الانفراج والفرج. فقام الأول وتوجه إلى الله قال يا رب إن لي والدان وأني لا أغضب حتى يبلغان، جئت لهم بغضبهما يعني حقهم الطعام، فوجدتهما قد ناما وأولاد يتضارون من شدة الجوع، فبقى حامل الطعام حتى إذا ما استيقظ الوالدان فأعطاهم حقوقهما، ثم بعد ذلك أعطى أولاده. قال يا رب إن فعلت ذلك لك ومن أجل برا لوالدي ففرج عنا من هذه الحجارة. فارتفعت هذه الحجارة شيئا قليلا. والثاني قال يا رب إن لي بنت عم وإني كنت أتعرض لها وقد جئتها في نفسها فأبت، يريد أن يفعل الفاحشة، فجاءتها حاجة فجاءت إلي تطلب مني مالا، فقلت تمكنيني من نفسك أعطيك المال. قالت فلما رأت أنها في حاجة وأن لا مجال لها إلا أن تمكنه فسلمت نفسها له. فلما وقع بين شعبها الأربع قالت واتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فلما ذكرته بالله وبتقوى الله في هذا المقام قال قمت وتركتها يا رب وأعطيتها المال الذي أعطيتها، إن كنت فعلت ذلك لك ومن أجلك فارفع عنا من التجارة. فارتفعت قليلا مع الارتفاع الأول، ثم قام الثالث بعد ذلك وتوجه إلى الله وقال وأنا يا رب كان لي أجري يعمل عندي، ثم ذهب وترك أجرته فنميتها له. في يوم من الأيام تذكر أن عندي أجرة، قال فجاء إلي وقال في يوم الفلاني عملت لك وتركت أجرتي عندك نسيتها. قال نعم أجرتك هذه إن نميتها، خذ هذا المال كله الذي نماه. قال فإن كنت فعلت ذلك لك ومن أجلك فافرج عنا من هذه الحجارة. فارتفعت الحجارة فخرجوا وهم يمشون. هذه أعمالنا إذا عملناها في الدنيا أفادتنا وعادت علينا بعائدة الانفراد من الله، كما قال الحق سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال سيدنا ابن عباس لو انطبقت السماء على الأرض لجعل الله سبحانه وتعالى للمؤمن مخرجا من ذلك. Ketiga lelaki yang terperangkap dalam gua dan mereka nak keluar daripada gua ini, akhirnya mereka berfikir bahawa tak ada jalan lain. Melainkan mereka hanya mengharapkan pertolongan Allah. Maka masing-masing meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang dengan segala kebaikan dan amal saleh yang mereka ingat, yang mereka pernah lakukan sebelum mereka terperangkap di dalam gua. Di sini kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala
beritahu kita dan ajar kepada kita melalui hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah beritahu sesiapa yang mengingat Allah, senantiasa mencari Allah Subhanahu Wa Taala, time dia tak susah, waktu dia bersenang-senang, waktu time itulah dia mencari untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya, maka orang ini nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan kenal dia, akan mudahkan dia, akan tolong dia ketika ketika kesusahan menimpa dia. Maka ketika yang pertama ini memohon kepada Allah, dia cakap dengan Allah, beritahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia berdoa, ya Allah, saya ada kedua orang tua yang mana saya cukup cinta dan saya cukup bakti dan dahulukan bakti saya kepada mereka adalah tidak pernah membelakangkan mereka, sehingga satu hari saya bawa balik makanan dan saya tak akan memberi anak isteri saya makan sebelum makanan yang saya bawa balik ini dimakan dahulu oleh kedua orang tua saya. Maka pada suatu malam saya balik terlewat kerana kedua orang tua saya dah tertidur. Maka saya bawa makanan ni dan anak-anak saya kelaparan, dan maka saya tahan tak bagi anak-anak saya makan sebelum orang tua saya makan dulu. Maka mereka ni kelaparan sampai menangis, ya Allah, tak lama dah terlalu sampai dah beberapa jam baru mereka bangun dan mereka ambil makanan hasil makanan ni. Setelah itu baru saya beri kepada anak-anak saya untuk makan. Ya Allah, jika kebaktian ini kepada orang tua saya, akhlak ini diterima, maka kebaikan ini diterima sebagai amal saleh di sisi-Mu, ya Allah, tolong angkatkan pintu gua. Setelah itu pintu gua ini terangkat separuh, maka diterima amalan itu kerana beliau melakukan amal yang besar, iaitu berbakti kepada orang tuanya dan mendahulukan orang tuanya daripada yang lain-lain. Kemudian datang orang yang kedua, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut, ya Allah, ada satu kebaikan yang pernah saya buat. Satu hari sepupu saya ni seorang perempuan yang cantik dan saya suka tengok dia, sehingga satu hari datang perasaan yang tak baik, mana saya nak buat maksiat kepada sepupu perempuan saya ni. Dan satu hari dia datang kepada saya dengan hajat yang sangat besar. Dia nak minta bantuan kepada saya. Maka saya beritahu padanya saya boleh bantu dengan syarat, maknanya dengan syarat dia gadaikan tubuh dia malam itu. Maknanya perempuan ni datang nak minta duit, nak minta hutang, dia kata dia boleh beri hutang dengan syarat malam tu dia nak berzina dengan perempuan tersebut sebagai melunaskan hutang perempuan ni. Maka tak ada jalan lain bagi perempuan ini terlalu memerlukan duit, maka dia bersetuju. Sampai waktu yang saya mampu berzina dengan perempuan yang saya nak berzina ini, tiba-tiba perempuan ini berkata kepada saya, tak takut kepada Allah. Perkataan ini menyebabkan saya takut kepada azab dan murka-Mu, dan saya meninggalkan zina ketika saya mampu melakukan zina. Dan jika perbuatan saya meninggalkan maksiat ketika saya boleh dan mampu melakukan maksiat ini adalah perkara yang diterima dan saleh di sisi-Mu, ya Allah, angkat pintu gua ini. Maka diangkat batu ini separuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kali yang ketiga, beritahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang amal saleh yang pernah dia lakukan di atas muka ini. Dia kata, ya Allah, dulu saya ada seorang pekerja, dia bekerja dengan saya lama, sehingga satu hari waktu sampai masanya pekerja ni untuk diberi gaji, dia tak ada keluar, dia tinggalkan. Maka saya simpan duit gaji ini, tidak saya belanjakan ke tempat lain, bahkan saya jadikan saya tambah lagi duit gaji ini tunggu untuk diberi kepada pekerja saya yang keluar yang tidak sempat saya beri gaji. Sehinggalah beberapa lama kemudian dia datang kembali kepada saya menuntut gajinya yang dia tak sempat ambil daripada saya. Maka saya berikan bukan sahaja gajinya, bahkan segala yang saya tambahkan beberapa tahun dengan duit gajinya ini. Maka jika ini kebaikan dan amal saleh yang diterima oleh-Mu, ya Allah, angkatkan pintu gua. Maka terangkat pintu gua ini, terselamat ketiga-tiga laki-laki yang terperangkap dengan batu besar yang menutupi gua, yang mana mereka berada di dalamnya. Ini tanda, ini menunjukkan bahawa sebenarnya tak rugi orang yang hidup di atas dunia ini dengan melakukan amal saleh, kerana amal saleh ini bukan sahaja boleh beri manfaat nanti di akhirat, bahkan di dunia ini pun. Maka ketika amal saleh yang kita
buat ini adalah ketika kita tak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya nanti sampai masa setiap kita pasti akan diuji oleh Allah, pasti akan menemukan kesusahan dan kesulitan dalam hidup. Maka kesusahan dan kesulitan ini akan dijadikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal-amal saleh yang kita lakukan ketika mana kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang berat. تكون من فائدة مجلسنا هذا معاشر الحاضرين رحمكم الله أن تنبعث فينا وفيكم أجمعين وفي السامعين والمتابعين انبعاث النية الصالحة في الأعمال الصالحة، في الأقوال الطيبة، في الأخلاق الحسنة، في الصفات المحمودة. نمضي على هذا. تكون عندنا هذه النية ونوفق الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نية المؤمن خير من عمله، ومن فتح على نفسه باب نية صالحة فتح الله سبحانه وتعالى له 70 بابا من أبواب التوفيق. Tahu tak hadirin sekalian, apa kelebihan ataupun keuntungan dalam majlis-majlis ataupun keuntungan kita buat amal-amal yang saleh. Keuntungannya, keluar keistimewaannya, berkumpul dalam suasana ini, mengumpulkan amal-amal saleh, maka sebenarnya perkara yang kita buat ni dia akan menumbuhkan dalam hati kita, akan menjadikan kita ini akan senantiasa merubah diri kita, memerhatikan percakapan kita lepas ni, memerhatikan perbuatan kita, akhlak-akhlak kita dan sebagainya, sehinggalah dalam suasana yang demikian akan membangkitkan rasa untuk senantiasa memperbaiki niat kita supaya kita hidup selepas ini dalam keadaan senantiasa baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sesiapa yang senantiasa duduk dalam memperbaharui niat dengan satu niat yang saleh, mereka akan mendapat kelebihan luar biasa. Sehingga Nabi SAW pun beritahu bahawa satu niat daripada seseorang niatul mar'i, satu niat daripada seseorang ini sebenarnya lebih baik, lebih hebat daripada amalan yang dikerjakan sebelum dia melakukannya. والأمر المهم العظيم الذي يجب علينا في كل مجلس من المجالس ألا ننصرف إلا وقد استفدنا وأخذنا التوبة إلى الله. توبة ليست بقولنا نتوب إلى الله نستغفر الله، بل من كان على قطيعة الأرحام أن يرجع ويواصله، ومن كان على عقوق لوالديه عليه أن يبره، ومن كان على أذية لجيرانه عليه أن يوصلهم بالخير، ومن كان على خلق سيء عليه أن يصلح من خلقه، ومن كان بديئا في لسانه عليه أن يصلح من أقواله، ومن كان مانعا لزكاة أو متخلف عن أداء الصلوات في أوقاتها عليه أن تنبعث عنده توبة على أن يؤدي الصلوات في أوقاتها. هذه التوبة إذا شهدها الله وهو العالم بنا الخبير بخلقه أجمعين القائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم أنها إذا بعثت منا في هذا المجلس معاشر الحاضرين هذه النية في توبتنا إلى الله في إصلاح أحوالنا، الله سبحانه وتعالى يوفقنا ويتوب علينا ويلهمنا رشدنا ويأخذ بأيدينا لما يحبه منا ويرضى، ونفوز في الدنيا وفي الآخرة ولا تغرنا الدنيا ولا هوى ولا شيطان. Perkara besar, perkara yang sangat penting, yang perlu kita fikirkan, yang perlu kita tanamkan dalam hati kita untuk kita buat bekal keluar daripada majlis ini dan majlis-majlis yang seperti ini. Pertama sekali perkara-perkara yang duduk dalam keadaan ini, sehingga Allah Ta'ala kukuhkan dalam hati ini untuk kembali bertaubat kepada Allah. Taubat bukan semata-mata dengan perkataan sahaja atau dengan istighfar kita kepada Allah Ta'ala. Taubat dengan memikirkan, kemudian berubah yang mana di kalangan kita sebelum ini ada putus silaturahim antara satu dengan yang lain sama Islam, tapi kembali sambungkan silaturahim. Itu tanda kita taubat sebenar-benarnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana di kalangan kita sebelum ini ada melakukan perbuatan yang menyakiti kedua orang tua kita, mana yang tak sengaja maupun sengaja terhaka kepada ibu dan ayah kita, maka bertaubat
majlis yang begini kembali kepada Allah dengan kembali melakukan berbakti kepada kedua orang tua kita. Mana di kalangan kita kembali kepada Allah bertaubat yang sebelum ini pernah menyakiti berkelahi dengan jiran-jiran kita, kembali meminta maaf, buat hubungan baik dengan jiran-jiran kita. Tanda kita ini bertaubat dengan sebenar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana di kalangan kita yang sebelum ini lidah ini selalu bercakap benda-benda tak elok, selalu memaki-maki orang yang sebagai menyakiti kaum muslimin yang lain, bertaubat dengan kembali kepada Allah, tidak bercakap kepada kaum muslimin melainkan perkara-perkara yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala perbuatan-perbuatan yang menjauhkan kita dengan Allah, segala perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan kita ini jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita kembali melalui majlis ini dengan azam dan niat yang saleh untuk kembali. Dan maka ketika kita berazam, ketika kita berniat dengan niat yang saleh untuk kembali bertaubat kepada Allah dengan majlis yang begini, maka kita akan mendapat bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. فقولوا معي جميعا بألسنتكم واستحضروا بقلوبكم التوبة إلى الله نعقدها بيننا وبين الله في هذه اللحظات المباركة. Maka ikut selepas saya cakap ini dengan lidah kita, dengan hati kita yang khusyuk, untuk kita sama-sama menyatakan kembali dan taubat kita kepada Allah. Astaghfirullah al-azim wa natubu ilaih. Astaghfirullah al-azim wa natubu ilaih. كبيرها وصغيرها فهيمها وحديثها أولها وآخرها ونتوب إلى الله صلنا وتب علينا وارحمنا والحاضرين واكرمنا أجمعين وانظر إلينا بعين الرحمة يا رب العالمين وعافنا في مداذب الأيام والليال وادفع عنا جميع الأهوال واصلح لنا كل حال ووالدينا وأزواجنا وحاضرينا وغائبينا ومن أحاط بشبكة قلوبنا ومن أوصانا بالدعاء ومن نظر إلينا ومن استمع معنا ومن غاب عنا من أهل الإيمان ومن له عادة حضور لأمثال هذه المجالس اللهم كن لنا ولهم وتولنا وتولاهم ووفقنا وإياهم لكل خير. اشرح صدورنا بالإسلام، نور قلوبنا بالإيمان، اجمعنا يا مولانا على أكمل ما تحبه منا وترضى، واجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا ماثوما. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله وما علمنا منه وما لم نعلم. نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونيه واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل ونيه واعتقاد. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. بارك اللهم في من اقام هذا الجمع المبارك ومن كان سببا فيه، وبارك اللهم في هذا المسجد واجعله معمورا بطاعتك وذكرك، واجعله معمورا بالصلوات ومعمورا بالطاعات، واجعل الحاضرين يا مولانا من اهل الوجوه الناظره التي الى ربها ناظره، وكلنا وتولنا وعافنا وضمنا يا ارحم الراحمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. هذا مني والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Baik,
pada pengumuman minta Al-Fat Kuala Putih VEW 9896 tolong alihkan kenderaan. Al-Fat Putih VEW 9896 tolong alihkan kenderaan. Jadi insyaAllah sebelum kita tutup majlis kita pada malam ini kita akan memintakan Al-Habib Al-Muhsin Muhammad Rasul Al-Atas untuk mengijazahkan kepada kita Al-Quran Al-Atas. لنا الإجازة ومنا لكم الإجازة أن يتناول في راتب الإمام الحبيب عبد الرحمن العباس في كل ما يقربكم إلى الله من أذكار ساداتنا على العالم لكم ولمن تحبون أجزناكم ذلك. Sama-sama ucap wabillahi ijazah. يا أرحم